Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, anak-anak pelajar, hari ini kita masuk 1.2 ubahan songsang. Okey, standard pembelajaran menerangkan maksud ubahan songsang. Kiranya harapnya kamu dapat menerangkan ya apa itu ubahan songsang. Okey, kita tengok mobilasi minda 5 ni. Okey, tujuan menerangkan maksud ubahan songsang, langkah fahami situasi berikut dan kemudian jawab soalan dalam perbincangan. Dewan sebuah sekolah mempunyai beberapa pintu. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara bilangan pintu yang dibuka X dengan masa yang diambil Y bagi sekumpulan murid untuk keluar dari dewan. Okey, kamu tengok jadual. Jika bilangan pintu yang dibuka X, iaitu kalau 2 pintu, kamu bayangkan kamu dalam dewan hanya buka 2 pintu saja. Agaknya kalau 26 orang kamu 26 ke 27 tu, berapa lama masa dia ambil? Ataupun satu sekolah pelajar SMK Mahmud berada dalam dewan, hanya 2 pintu dibuka. Agaknya berapa masa yang diambil? Contoh di sini dikata masa yang diambil 24 minit. Jika 3 pintu dibuka, masa diambil lagi cepat sikit lah, 16 minit. Kalau 4 pintu dibuka, 12 minit. 5 pintu 9.6, dan kalau 6 pintu, semua pintu dibuka, jadi 8 minit. Jadi hubungan ini namanya ubahan songsang lah. Maksudnya dia terbalik dengan ubahan langsung. Ubahan langsung makin meningkat, dan bawahnya pun makin meningkat. Yang ni terbalik. Bilangan pintu kalau X makin membesar, Y makin mengecil. Ya. Okey, perbincangan nombor 1. Jika bilangan pintu yang dibuka semakin bertambah, adakah masa yang diambil oleh murid untuk keluar semakin bertambah atau berkurang? Jadi masa makin berkurang lah. Okey, 2. Jika bilangan pintu yang dibuka semakin berkurang, adakah masa yang diambil oleh murid untuk keluar semakin bertambah atau berkurang? Okey, kalau hanya 2 pintu dibuka, jadi masa bertambah lah. Okey, apakah hubungan antara bilangan pintu yang dibuka dengan masa yang diambil oleh murid untuk keluar dari dewan? Jadi ini namanya ubahan songsang, ya, dia terbalik. Okey, harapnya kamu nampak ya. Okey, jadinya hasil daripada mobilasi minda 5 didapati bahawa apabila bilangan pintu yang dibuka semakin bertambah, masa yang diambil oleh murid untuk keluar dari dewan semakin berkurang. Begitu juga apabila bilangan pintu yang dibuka semakin berkurang, masa yang diambil oleh murid untuk keluar semakin bertambah. Perubahan yang berlaku pada bilangan pintu yang dibuka menghasilkan implikasi yang bertentangan dengan masa yang diambil oleh murid untuk keluar dari dewan. Ya, dia terbalik. Okey, jadi hubungan ini dinamakan ubahan songsang. Secara umumnya dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Okey. Okey, kita lihat contoh 15. Xiaoming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Xiaoming dengan laju puratanya. Okey, T adalah masa, V adalah laju. Okey, tengok jadual. Okey, nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil A bertambah 2 kali ganda. Okey, B berkurang 1.5 kali ganda. Jadi untuk A, masa adalah T dan laju purata adalah V. Okey, jadinya bertambah 2 kali ganda. Ini bertambah 2 kali ganda bermaksud darab 2. Okey, untuk B. Okey, kita buat A dulu. Jadinya mana satu bertambah 2 kali ganda? Kalau 4 darab 2 dapat 8. Jadi kita ambil 4 lah ya. Sebab 5 dan 2, 10 tak ada dalam tu. Jadi 4 dan 8. Okey, 4 berapa? 10.5. 8 5.25. Okey, jika darab, sebab kita tu songsang daripada yang
kita buat tadi. Okey, kalau darab 2, sini akan bahagi 2. Okey, kita semak betul tak bahagi 2. 10.5 bahagi 2 dapat dah 5.2. Okey, betul bahagi 2. Okey. Okey, jadinya apa perkaitan yang kita boleh buat? Kita boleh kata apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju purata berkurang 2 kali ganda. Okey. Sebelah pula. B, untuk B, T, V. Jadinya ini mestilah berkurang. Berkurang tu maksudnya bahagi. Ini adalah bahagi 1.5. Okey, tengok. Jadinya apa dia? 8 bahagi 1.5. 5. Bukan 7 bahagi 1.5. 6 bahagi 1.5. Okey, dapat 6 dengan 4. Ini adalah 6, ini adalah 4, 6 adalah 7, 4 adalah 10.5. Okey, jadi bila bahagi sini adalah darab. Darab 1.5. Okey. Jadi 7 betul tak? 7 darab 1.5 dapat 10.5 . Okey, jadi ni kita boleh katakan apabila masa berkurang 1.5 ganda kali ganda. Maka laju purata bertambah 1.5 kali ganda. Okey. Berkurang, bertambah. Bertambah, berkurang. Okey. Macam tu. Okey. Kita lihat latihkan diri 1.2a nombor 1. Jadual di sebelah menunjukkan hubungan antara bilangan pekerja dengan bilangan hari yang diperlukan untuk memasang jubin di sebuah rumah. Nyatakan perubahan pada bilangan hari jika bilangan pekerja A didarab dengan 2. Okey, ini adalah bilangan pekerja. Ini adalah bilangan hari. Okey, jadi apabila didarab 2. Bila darab 2, okey, kalau 2 dan 2 dapat 4. Jadi 2 adalah 12, 4 adalah 6. Jadi kalau darab 2, sini akan jadi bahagi 2. Okey, betul tak? 12 bahagi 2 dapat 6, betul. Kita boleh katakan apabila bilangan pekerja didarab dengan 2, maka bilangan hari akan
bahagi dengan 2. Okey. Kamu kena ingat nak pasang tubing. Kalau seorang buat lagi lama. Kalau 2 orang akan melibatkan 12 hari. Makin ramai pekerja akan berkurang hari. Jadi ianya adalah hubungan ubahan sengsang. Apabila didarab dia akan menjadi dibahagi. Seterusnya B. Ini adalah A, ini adalah B. Untuk B, berkurang separuh. Berkurang separuh. Berkurang separuh ni bermaksud bahagi 2 lah. Bahagi 2. Jadinya boleh je nak ambil yang 24. Kita ambil lah 8 pula ya. Bilangan pekerja. Bilangan hari. Jadi kita ambil 8. 8 bagi 2 dapat 4. 8 adalah 3. 4 adalah 6. Okey. Jadi kita boleh katakan, kamu tengok. Bila ramai pekerja, 3 hari dia boleh siap. Tapi bila 4 pekerja, perlukan 6 hari. Jadi apabila bilangan pekerja berkurang, ikut ayat dia, berkurang separuh, maka bilangan hari berganda 2. Berganda 2. Okey, daripada 3, nampak? Ni adalah darab 2, berganda 2. 3 dan 2 dapat 6 ya.